KPM. Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Apa khabar kepada anda semua? Saya harap semua berada dalam keadaan yang baik dan sihat serta berada dalam keadaan yang sejahtera. Kan? Walau di mana pun kita berada, walaupun berada di rumah, patuhi SOP yang telah pun ditetapkan. Penjarakan fizikal 1 meter, pakai pelitup muka bila keluar dan juga kerap sanitasi tangan dengan gel pembasmi kuman ataupun gunakan air dan juga sabun. Untuk pagi ini, kita nak belajar sama-sama satu subjek yang ramai orang kata susahlah subjek ni kan, susah nak skor. Subjek apa dia? Kita nak tahu kejap sahaja lagi. Kita nak saksikan dulu profil guru yang akan bersama dengan kita pada pagi ini. Saksikan video ini. Baik, itu dia guru yang akan bersama dengan kita pada pagi ini. Tapi sementara nak tunggu cikgu datang ni, saya ada satu permainan. Kalau saya panggil ni permainan baling-baling. So kita nak try baling-baling lah kat sini kita nak target kena ke tak kena. Bismillahirrahmanirrahim. Oi. Sikit lagi. Ya. Okey. Baik. Sekali lagi. Tak kena lagi. Okey, ini last ni, 2 ni mesti kena punya. Oh, tak kena juga merah. Aduh, satu percubaan yang baiklah kan, puji diri sendiri. Baik, sementara cikgu datang ni, saya nak postmortem lah. Mana salah saya ni Okey, saya harap lepas ni saya boleh buat better lagi lah. Okey, baik. Assalamualaikum cikgu. Azhar, ya, cikgu. Apa yang Azhar buat ni? Actually cikgu, Mesti sebab Azhar bosan. Itulah cikgu. Saya mengisi kekosongan cikgu. Jadi main baling-baling. Betul cikgu. Okey, bila main baling-baling ni tadi Azhar pegang anak panah kecil tu, apa yang terfikir di fikiran Azhar? 2 benda saya fikir cikgu. Okey. Pertama kena, kedua tak kena. Kena dan tak kena. Jadi kesudahan antara kena tak kena itulah akan ada kaitan dengan tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Oh, patutlah. Okey, so subjek kita pagi ni cikgu, matematik tambahan. So topik kita cikgu yang kena tak kena ni cikgu? Kena tak kena dia akan ada kaitan dengan taburan binomial. Tajuk kita pada hari ini ialah taburan binomial. Sebenarnya Azhar, taburan binomial ni tanpa Azhar sedar ataupun kita semua sedar, ia berkait rapat dengan situasi harian kita. Okey, contohnya Azhar, kita semua pergi sekolah. Betul cikgu. Okey, dan di sekolah kita ada menduduki ujian. Betul. Jadi beberapa ujian dilaksanakan di sekolah. Oleh itu, bila kita selesai ujian, apa yang Azhar rasa bila keluar? Saya rasa sama ada lulus ataupun tak lulus, cikgu. Okey, itulah keadaan kesudahan yang kita nak pelajari pada hari ini. Bila ada dua kesudahan ini, ia akan berkait dengan tajuk kita pada hari ini. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh, cikgu, macam kita sebut tadi lah, kita nak sentiasa budayakan norma baharu. So, saya dan cikgu, kami jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, cikgu. Dan juga kami pakai pelitup muka, serta kita ada cecair pembasmi kuman, cikgu, untuk kita gunakan. Silakan. Alright, sebelum kita nak mulakan kelas kita pada pagi ni, so kepada anda yang mungkin tidak ada cecair pembasmi kuman, boleh gunakan air dan juga sabun dekat rumah untuk pastikan sentiasa kebersihan diri kita terjaga. Baik cikgu, saya tak naklah belajar seorang-seorang cikgu. Saya nak ajak rakan-rakan saya juga daripada Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz Mawib untuk bersama dengan kita pada pagi ini. Di manakah mereka? Itu dia. Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar semua? Boleh buka mic anda, kita nak dengar suara-suara rakan-rakan daripada Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz Mawib ni. Semua sihat ke? Sihat. Sihat. Alhamdulillah. Baik, cikgu, izinkan saya cikgu, kita nak berkenalan dengan mereka cikgu. Okey, sila. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Okey, betul. So kita nak berkenalan dengan rakan kita. Yang pertama, Aiza Kristina, silakan. Assalamualaikum, nama saya Aiza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pelajar Tingkatan 5 Muslim. Baik, terima kasih Aiza. Seterusnya, Hasha Hana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasyahana binti Zulkarnain dari Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz Mawib. Baik, terima kasih Hasya. Seterusnya Nur Liana. Assalamualaikum. Nama saya Nurliana Batisha binti Muhammad Hafiz dari kelas 5 Muslim. Baik. Dan bersekolah di semesta. Baik, insyaAllah. Terima kasih Liana. Seterusnya Muhammad Arif Afif. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Arif Afif bin Roslan. Tingkatan 5 bersekolah di Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz Mawib. Baik, terima kasih Arif. Seterusnya Haziq Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haziq Daniel bin Muhammad Musabaqah. Tingkatan 5 dari Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz Mawib. Baik, terima kasih Haziq Daniel. Dan yang terakhir Nur Danish Muhammad Azman. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Nur Danish binti Muhammad Azman daripada 5 Muslim. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada rakan-rakan kita yang bersama dengan kita pada pagi ini, dan juga anda berada di rumah boleh get ready juga untuk kita nak belajar sama-sama berkenaan dengan kita kata sebagai additional math ataupun matematik tambahan dengan taburan binomial. Tapi saya difahamkan rakan-rakan kita yang hadir bersama kita pada pagi ini kesemuanya dah habis hafazan 30 juzuk cikgu Itu satu yang luar biasa lah. Tahniah kita nak ucapkan kepada anda. Baik, tadi kita dah dengar daripada cikgu berkenaan dengan mukaddimah, permulaan berkenaan dengan subjek dan juga topik yang kita nak belajar. Kita nak tahu juga apa pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan subjek dan juga topik yang kita nak belajar pada pagi ini. Kita saksikan dulu video ini. Bagi saya, tajuk taburan binomial ini sangatlah menarik kerana tanpa saya sedar, tajuk ini banyak terlibat dan diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Lagipun kesudahannya hanya ada dua, iaitu kejayaan ataupun kegagalan. Ya atau tidak, terpulang kepada keadaan ataupun situasi. Marilah kita bersama-sama fokus dalam matematik tambahan agar kita mendapat saya cemerlang A+. Untuk memahami apa itu taburan binomial, kita perlulah memahami terlebih dahulu tentang ciri-ciri taburan binomial. Setelah kita memahami tentang ciri-cirinya, insya-Allah kita akan menjadi lebih senang untuk menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengannya. Saya harap rakan-rakan di luar sana akan memahami apa yang akan dipelajari nanti, dan semoga kita akan mendapat kejayaan cemerlang dalam SPM 2021. Sebenarnya saya sangat suka dengan tajuk taburan kebaran kalian ni. Lagi-lagi taburan binomial, kerana ia ada kaitan dengan kita punya situasi harian. Walaupun ada kawan-kawan saya yang cakap yang tajuk ni sangat susah, lagi-lagi dia punya soalan, tapi bila kita faham dia punya kehendak soalan dengan situasi, insya-Allah kita boleh jawab dengan tenang dan senang. Itu dia pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan subjek dan juga topik yang kita nak belajar pada pagi ini. Saya sangat suka dengan apa yang Nurin sebut tadi. Hanya ada kejayaan dan juga kegagalan. Pilihan di tangan kita. So, untuk berjaya dalam matematik tambahan, kejap lagi kita akan bersama untuk menelusuri subjek dan juga topik yang kita bawakan pada pagi ini bersama dengan Cikgu Nur Farizan Muhammad Zain. Baik cikgu, kita nak berhenti rehat seketika, boleh cikgu? Boleh. Alright, anda semua jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi, dan kita bersama dengan cikgu kita, Cikgu Nur Farizan Muhammad Zain, guru kanan mata pelajaran teknik dan vocational Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz Mawib, ataupun nama panggilannya Cikgu Easy, cikgu
Ya, betul. Okey, baik. Itu Senang dia. je panggil cikgu Easy. Senang. Nama cikgu Easy maksudnya pun senang cikgu. Senang. Okey, macam kita nak belajar matematik tambahan sekejap lagi lah. Okey. Orang cakap je susah cikgu, persepsi. Ya, persepsi. So kejap lagi kita nak tahu betul ke senang ataupun susah. Kena pula dengan apa yang kita nak belajar. Ya. Kebarangkalian ini. Baik, saya nak tanya rakan-rakan saya di Google Meet, semua dah ready ke? Kalau dah ready, belanja saya double thumbs up sikit. Wah, itu dia. Semua bersemangatlah cikgu. Baik, kita nak mulakan kelas kita per pagi ni cikgu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Semoga harapan cikgu pembelajaran pada hari ini, okey, murid-murid di bawah sana boleh bersiap sedia dengan alat tulis dan juga buku nota. Okey. Dan pembelajaran pada hari ini semoga dapat membantu anak-anak menjawab tajuk apa hari ini. Okey. Statistik. Di bawah bidang statistik. Okey, dan tajuk kita adalah taburan kebarangkalian. Itu tajuk besar. Baik. Tapi kita punya subtopik kita adalah okey, taburan binomial. Okey. Dan pada akhir siaran nanti, murid akan dapat menerangkan maksud taburan binomial. Binomial, baik. Okey. Dan yang kedua, akan dapat menentukan kebarangkalian suatu peristiwa bagi taburan binomial. Okey, kita teruskan pembelajaran kita. Baik cikgu. Okey, dengan meneroka apa itu percubaan bernoulli. Baik. Okey, di paparan dalam kotak kuning ni, itu adalah maksud percubaan bernoulli. Yep. Suatu eksperimen yang menghasilkan hanya 2 kesudahan pada setiap masa. Baik. Jadi untuk menerangkan maksud suatu eksperimen yang menghasilkan hanya 2 kesudahan pada setiap masa ini, cikgu mengambil contoh yang pertama. Okey, apa itu contoh pertama kita? Baik. Okey, sekeping duit shilling adil dilambung sekali dan suatu kejayaan dianggap telah diperoleh apabila angka muncul. Okey. So, sekeping duit shilling adil dilambung sekali. Baik. Okay, tengok gambar pada paparan ini. Okey, orang ini akan melambung sekeping duit shilling sekali. Agak-agak, apakah kesudahan yang kita akan dapat? Yang ini cikgu nak tanya anak-anak di studio. Anak-anak cikgu. Siapa yang boleh bagi tahu? Okey, yang nak angkat tangan. Aiza cikgu. Okey, Aiza. Aiza angkat tangan. Okey, silakan Aiza Kristina. Angka dan gambar cikgu. Macam mana Aiza? Angka dan gambar. Angka dan gambar. Angka atau gambar kita tengok. Okey, kesudahan. Oh, dia pusing-pusing dulu. Jeng. Okey. Angka. Okey. Okey, lepas tu yang kedua kemungkinan okey, gambar. Okey. Tahniah Aiza. Baik, Okey, tahniah so, Aiza. Sekeping duit shilling ini dilambung sekali. Baik. Okey, so dan okey, itu adalah nilai kebarangkalian untuk mendapatkan angka 1/2. Nilai kebarangkalian mendapat gambar 1/2. Baik. Okey, dan di sini di paparan ada 2 kesudahan, angka dan gambar. Hanya Baik. 2 kesudahan, angka dan gambar. Dan kita tengok pula kejayaan. Baik. Okey, kejayaan yang kita nak adalah angka muncul. So tujuan lambungan sekeping duit shilling adil ni untuk mendapat angka. So angka inilah yang dikatakan sebagai suatu kejayaan. Okey, manakala gambar inilah yang dikatakan sebagai kegagalan. Cuma di sini kejayaan dan kegagalan jangan anggap pula bila kita menjawab, bila percubaan bernoulli ini dijalankan, kejayaan tu kita akan ambil semua nilai yang positif. Kegagalan itu semua nilai negatif. Bukan. Kejayaan di sini adalah hasil yang memenuhi syarat yang ditentukan. Macam sekarang, syarat kita nakkan apa? Angka. Baik. Jadi, kita akan letak angka itu sebagai kejayaan kita. Kalau mungkin dalam soalan tu yang dinyatakan adalah gambar sebagai kejayaan, maka sebaliknya lah berlaku. Sebaliknya berlaku. Okey, betul Azhar. Okey, jadi kesimpulan percubaan bernoulli hanya ada 2 kesudahan pada setiap masa. Baik. Okey, seterusnya kita tengok contoh 2. Baik. Pada suatu hari, Arif hendak memancing ikan di tasik kepung. Okey, ada tak
pelajar murid cikgu hari ini bernama Arif? Ada cikgu, Arif Afif cikgu. Ada pun. Ikan apa Arif mancing? Cik, tanya soalan tu pula. Okey, kita tengok ini gambar Arif ni dah pergi mancing ikan. Baik. Okey, agak-agak Arif, apa yang kamu terfikir bila plan merancang nak pergi mancing ikan ni? Hanya ada dua kemungkinan cikgu. Dapat ikan atau tidak dapat ikan. Okey, kesudahan yang kita mungkin dapat ikan. Baik. Okey, lepas tu tak dapat ikan. Yep. Okey, agak-agak Arif nak bila pergi mancing ni nak yang mana satu? Mestilah nak ikan cikgu, nak makan. Okey, mestilah nak dapat ikan. Baik. Jadi kejayaan kat sini adalah untuk mendapat ikan. Dapat So ikan. tujuan yang memenuhi syarat itu adalah mendapat ikan. Okey, jadi mendapat ikan. Okey, ini cikgu letaklah 3/7 sebagai kebarangkalian mendapat ikan. Baik. 4/7 sebagai tidak mendapat ikan. Jadi masih lagi hanya ada 2 kesudahan. Okey, dan mendapat ikan sebagai kejayaan. Dan tidak mendapat ikan sebagai kegagalan. Okey, selesai kita mengetahui apa itu percubaan Bernoulli. Baik, cikgu. Seterusnya kita akan tengok pula apa itu eksperimen binomial dan ciri-ciri eksperimen binomial. Baik. Okey. So kita akan belajar dua benda ni cikgu untuk kita nak tahu eksperimen binomial dan juga ciri-ciri eksperimen binomial cikgu. Ya. Baik, Okey, cikgu. seterusnya eksperimen yang terdiri daripada N percubaan Bernoulli yang serupa N percubaan Bernoulli. Apa itu N percubaan Bernoulli? Kita Baik. tengok contoh 3. Baik. Masih lagi cikgu ambil eksperimen sekeping duit shilling ada di lambung Baik. sebanyak 3 kali secara berturut-turut. Dan suatu kejayaan dianggap telah diperoleh apabila angka muncul. Baik. Sekarang ni kita tengok sekeping duit shilling ada. Sekeping duit shilling ada. Okey, di lambung sebanyak 3 kali dan satu kejayaan angka muncul. Okey, di sini Baik. sekeping duit shilling. Di lambung 3 kali. Okey, 3 kali kat situ. Baik. Okey, jadi eksperimen binomial ini, sekeping duit shilling tadi yang di lambung 3 kali, cikgu akan gambarkan secara gambar rajah pokok. Baik. Jadi pada lambungan pertama, kesudahan dia akan ada 2 lah. Betul. Sama ada kita mendapat angka atau ataupun gambar. gambar. Okey, dan 0.5 adalah kebarangkalian mendapat angka dan 0.5 juga akan mendapat gambar. Okey, kalau Azhar tanya 0.5 tu muncul daripada mana? Sebenarnya nilai kebarangkalian ini murid-murid pun dah belajar. Okey, dia dah tahu macam mana munculnya 0.5 itu. Nilai macam mana kebarangkalian. nilai itu ada cikgu Ya, okey. Dan pada lambungan kedua pun, baik. dekat sini perhatikan jika lambungan pertama mendapat angka, jadi cikgu. okey, mendapat angka, jadi pada lambungan kedua either one. Okey. Okey, sama ada angka ataupun gambar. Baik. Kalau lambungan pertama mendapat gambar, kemungkinan lambungan kedua pun akan mendapat angka ataupun gambar. Okey, dan seterusnya pada lambungan ketiga. Baik. Okey, cikgu keluarkan gambar rajah penuh. Kalau cikgu nak explain satu persatu, okey, tak akan habislah cerita gambar rajah pokok pada hari ini. Baik. Okey, jadi cikgu hanya nak ambil satu sahaja. Di mana jika kita mengambil pada lambungan pertama, kita dapat angka. Okey, lambungan kedua kita dapat angka. Baik. Jadi pada lambungan ketiga pun kemungkinan kita akan dapat angka atau gambar. Jadi begitulah seterusnya. Baik. Okey. Dan kejayaan yang kita nak di sini tadi apa, Azhar? Kejayaannya adalah angka cikgu. Angka. Okey. Dan kita nak tengok kat sini. Baik. Daripada gambar rajah pokok ni, apakah ciri-ciri eksperimen binomial? Baik. Oh, sorry. Cikgu nak tanya sebenarnya. Cikgu. Okey, cikgu. Cikgu nak tanya. Yep. Okey. Agak-agak berapakah percubaan Bernoulli yang berlaku bagi eksperimen ini? Baik. Okey, anak-anak cikgu, siapa yang boleh bagi tahu? Okey. Danish cikgu. Okey, Danish. Silakan Danish. Dia ada 3 percubaan Bernoulli, cikgu. 3 percubaan Bernoulli. Bukan tadi tak nampak kan? Soalan bocor tadi cikgu. Soalan bocor. Okey, soalan bocor. Okey. Now, okay,
tahniah Danish. Betul. Tahniah Danish. Terima kasih kat sini kerana ada jawab. 3 percubaan bernolit. Baik. Cikgu akan terangkan kenapa 3 percubaan bernolit. Baik. Ia merupakan ciri pertama bagi eksperimen binomial. Baik. Iaitu eksperimen terdiri daripada sejumlah percubaan yang tetap N. Baik. Maksud dia, kita kena buat 3 kali percubaan dengan cara yang sama. Baik, untuk mendapatkan hasilnya. Untuk sama mendapatkan ada angka hasilnya ataupun nombor. Ya. Ataupun gambar tadi. Okey, ataupun gambar. Baik. Sebanyak 3 kali percubaan secara tetap. Baik. Okey, dan ciri yang kedua. Setiap percubaan hanya ada 2 kemungkinan. Baik. Iaitu kejayaan dan atau kegagalan. Baik. Jadi kat sini, kejayaan kita adalah angka, cikgu. Angka. Jadi kegagalan kita gambar. Baik. Okey. Ciri yang ketiga. Kebarangkalian bagi setiap kejayaan adalah tidak berubah bagi setiap percubaan. Apa maksud dia di sini? Okey. Nilai kotak kuning ni, 0.5 ni. Baik. Dia adalah kebarangkalian kejayaan. Sebab kita nak dapatkan angka. Betul. Okey, jadi kebarangkalian kejayaan pada lambungan kedua pun masih lagi 0.5. Masih lagi 0.5. Baik. Okey. Lepas tu kebarangkalian kejayaan pada lambungan ketiga pun 0.5. Jadi itu maksud dia kebarangkalian bagi setiap kejayaan tidak berubah. Baik. Dan di sini cikgu nak perkenalkan huruf kecil P. Okay. Di sini kita menggunakan huruf kecil P sebagai mewakili kebarangkalian kejayaan. Jadi kita tak payahlah nak tulis angka sama dengan 0.5 tak. Ataupun kita nak menulis kebarangkalian kejayaan angka 0.5. Kita hanya menggunakan huruf kecil P. Okey. Dan nilai kebarangkalian kejayaan antara 0 dan 1. Baik. Okey, dia tak boleh jadi 1. Kalau dia jadi 1 tepat, bermakna kita confirm benda itu berlaku. Ini tidak. So di antara lah. Di antara. Baik. Okey. Kalau ada kebarangkalian kejayaan, mesti ada nilai kebarangkalian kegagalan. Jadi kita menggunakan huruf kecil Q. Okey. So macam mana nak dapatkan nilai kebarangkalian kegagalan? Baik. Menggunakan formula 1 tolak huruf kecil P ini. Okey, jadi Q 1 tolak 0.5. Jadi kebarangkalian kegagalan kita 0.5. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kebarangkalian kejayaan kita mendapat angka tadi dah 0.5. Baik. So kegagalan 0.5 juga. Okey. Baik. Agak-agak Azhar. Baik, cikgu. Kalau nilai P, huruf P kecil dengan Q kecil ditambah, apa nilai dia? Kalau P kecil dan Q kecil ditambah, maka nilainya 1, cikgu. 1, tepat. Okey, ini memang pelajar cemerlang cikgu lah pada hari ini. Amin. Okey, dan ciri keempat kita pada hari ini ialah setiap percubaan adalah tidak bersandar. Oh, okey. Okey, boleh? Boleh, cikgu. Boleh, murid-murid? Okey, Hasha ada soalan. Okey, Hasha, silakan Hasha. Cikgu boleh terangkan dengan teliti apa itu maksud kesudahan tidak bersandar? Okey. Okey, rupanya tergantung punya setiap percubaan adalah tidak bersandar ini. Iaitu kesudahan suatu percubaan tidak memberi kesan kepada kesudahan lain. Maksud dia, bila kita nak lakukan contoh pada lambungan kedua tu, dia bebas. Dia tak bergantung kepada lambungan pertama. Okey, Azhar tak boleh bagi tahulah kata lambungan pertama saya dah dapat angka, lambungan kedua saya wajib nak dapat angka. Tak boleh. Jadi dia bebas akan keluar sama ada angka ataupun gambar. Itu maksud setiap percubaan adalah tidak bersandar. Okey, so maksudnya ketiga-tiga kali lambungan itu dia tidak akan bersandar kepada lambungan yang pertama. Dan juga kemungkinan kedua. besar dia akan bertukar ataupun dapat result yang sama. Okey. Dan inilah yang dikatakan ciri-ciri eksperimen binomial. Ada 4 ciri. Selepas kita mengetahui keempat-empat ciri eksperimen binomial, jadi kita akan mempelajari pula bagaimana untuk mencari kebarangkalian suatu peristiwa bagi taburan binomial. Baik, cikgu. Okey, so kita dah tahu tadi berkenaan dengan ciri-cirinya tadi, cikgu, untuk taburan binomial dan bagaimana kita nak melakukan jalan kira bagi satu benda yang mungkin kita tak pasti jawapannya ataupun kesudahannya sama ada angka ataupun gambar, tetapi ada cara untuk kita mengira. Itu dia dengan tips ataupun teknik yang cikgu bagi tadilah. Baik, pelajar di Google Meet masih on lagi ke?
Kalau masih on, belanja saya dapat thumbs up. Okey, masih on lagi. Baik, cikgu. Sebelum kita nak masuk kepada kebarangkalian suatu peristiwa bagi taburan binomial ni, cikgu, apa kata kita berhenti rehat seketika? Sebab tadi saya dengar Arif bisik-bisik tadi kata nak minum lah, cikgu. Okey, baik, kita berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Itu dia, tadi kita dah belajar berkenaan dengan eksperimen dan juga ciri-ciri taburan binomial, cikgu. Yang mana kita dah dapat Q kecil tadi dan P kecil tadi untuk kita menentukan kiraan kita sebentar tadi. Baik, dan sekarang ni cikgu kita nak teruskan. Tadi cikgu sebut kebarangkalian suatu peristiwa bagi taburan binomial. So, saya serahkan kembali kepada cikgu. Silakan. Okey. Seterusnya, setelah kita mengetahui 4 ciri eksperimen binomial tadi, jadi pada pembelajaran seterusnya kita akan mencari pula kebarangkalian suatu peristiwa bagi taburan binomial. So di sini cikgu perkenalkan, bukan perkenalkan, sebenarnya pelajar murid-murid dia dah berkenalan dengan huruf besar X ini. Ini ada huruf besar X ini adalah pemboleh ubah rawak. Tapi disebabkan di bawah tajuk binomial, kita panggil dia pemboleh ubah rawak binomial. Okey, apa tujuan huruf besar X ini adalah mewakili bilangan kali kejayaan. Jadi apa itu bilangan kali kejayaan? Cikgu akan kaitkan dengan contoh nanti. Dan apabila huruf pemboleh ubah rawak binomial ini kita dah kenal pasti, dan nampak tak ada simbol macam bulu kening di situ? Betul, cikgu. Nama dia tilde. Tilde, cikgu. Tilde, tapi membawa maksud bertaburan. Huruf besar B itu mewakili binomial. Okey. Dan buka kurungan diikuti dengan huruf kecil N, dan huruf kecil P. Okey, so kita berkenalan pula apa itu huruf kecil N. Sebenarnya tadi masa ciri-ciri dah ada dah. Apa itu huruf N kecil ni? Dia adalah jumlah percubaan yang dilakukan. Jadi kita tak perlulah nak menulis panjang-panjang jumlah percubaan dilakukan. Cukup sekadar N, cikgu. Cukup sekadar N. Okey, dan apa itu huruf kecil P? Apa Azhar tadi? Baik, huruf kecil P tadi adalah jumlah kebarangkalian untuk kejayaan. Okey, betul Azhar. Baik. Okey, dan rumus. Di sini cikgu perkenalkan rumus untuk mencari kebarangkalian bagi taburan binomial. Okey, perhatikan dekat sini, ini kita menggunakan huruf besar P. Huruf besar P menunjukkan kebarangkalian diikuti dengan X, iaitu pemboleh ubah rawak binomial sama dengan R. Okey, apa itu R? Okey, iaitu bilangan kejayaan yang kita nak tentukan nanti, yang kita nak cerap nanti. Okey, sama dengan NCR. Okey, dan P berkuasa R. Okey, N kita dah akan ada nilai daripada atas nanti. Okey, P kuasa R. Okey, dan Q. Okey, kita dah kenal jugalah dengan Q, kebarangkalian kegagalan berkuasa N tolak R. Okey, R boleh mengambil nilai daripada sifar 1, 2, 3 sehingga N percubaan lah. Okey, dan pada paparan sekarang ni ada contoh satu. Cikgu menggunakan contoh yang baharu supaya murid-murid tak asyik tengok shilling sajalah. Okey, sebab kepelbagaian penyoalan dalam peperiksaan. Okey, kita baca contoh satu kita. Dalam satu kajian, didapati bahawa 80%
daripada murid tingkatan 5 di sebuah sekolah memiliki telefon bimbit. Baik. Satu sampel yang terdiri daripada 2 orang murid dipilih secara rawak. Cari kebarangkalian bahawa tepat seorang murid daripada mereka memiliki telefon bimbit. Baik. Okey, murid-murid agak-agaknya, apakah kehendak soalan ini ataupun kejayaan daripada contoh satu ini? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Baik, siapa yang nak jawab? Oh, Nurliana cikgu, dia tak bagi can kawan-kawan yang lain. Dia nama manja dia Bat. Bat Ya. Okey, silakan Bat. Memiliki telefon bimbit. Memiliki telefon bimbit. Oh, okey. Okey, jadi keyword dekat situ memiliki telefon bimbit dan Baik. juga keyword dia ada lagi kat bawah ni. Selepas kita kehendak soalan mencari kebarangkalian lah. Baik. Okey, jadi bila kita dah kenal pasti kejayaan memiliki telefon bimbit, agak-agak apakah kegagalan dia? Baik. Siapa yang Tidak nak cuba jawab? memiliki. Oh, tidak memiliki. Tidak memiliki Okey. telefon bimbit. Ingatkan cikgu nak tanya student tadi. Oh, okey. Baik, cikgu. Sebab kita nak teruskan. Okey, lepas tu bila kita dah tahu Baik. kejayaan kita memiliki telefon bimbit, maka okey, satu sampel 2 orang murid. Baik. Okey, ini sebenarnya kita akan wakilkan dia dengan apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Baik, siapa yang nak jawab? Saya nampak macam Arif nak jawab lah, cikgu. Dia cakap, saya bang. Silakan Okey, Arif. Arif, 2 dia boleh diwakili dengan huruf apa? Huruf N, huruf kecil N ke kecil N, cikgu. huruf kecil N? Itu betul ke, cikgu? Betul. Tahniah Arif. Okey. Jadi kita dah tahu percubaan kita nanti ada 2, Azhar. Baik. Okey. Dan nampak tak? Ini maksud dia, jumlah percubaan yang dilakukan. Ya. Dan kita akan wakilkan X kita dengan apa? Bilangan murid. Kejayaan kita lah. Kegagalan tadi lah. Bilangan murid yang memiliki telefon bimbit. Bilangan Okey. murid. Sebab Baik. benda yang kita boleh kira murid Baik. tu ada 2 orang tadi. Baik. Okey. Dah selesai untuk kita belajar apa itu pemboleh ubah rawak binomial. Betul. Okey, 80%. Okey, agak-agak 80% ini mewakili apa? Baik. Siapa yang nak jawab? cikgu boleh bagi tahu? Silakan. Saya nampak macam Haziq lah, cikgu. Haziq menjeling-jeling. Dia kata, abang saya, abang tadi Arif dah kan. Okey, Haziq. Silakan Haziq. 80% mewakili apa, cikgu, soalannya? Ya. Okey. 80% tu dia mewakili kejayaannya. Kebarangkalian, kejayaan. Okey, betul. Baik, terima kasih. Dan kita Haziq. boleh tulis dia dengan huruf kecil P sama dengan sifar 0.8. Baik. Jadi dah selesailah kita berkenalan dengan kebarangkalian kejayaan kita. Baik. Okey, lepas tu kita boleh mencari Q sama dengan 1 tolak sifar 0.8. Jadi kebarangkalian kegagalan kita yang tidak memiliki telefon sifar 0.2. Okey, dan seterusnya. Okey, kehendak soalan ini adalah cari kebarangkalian bahawa tepat seorang murid daripada mereka memiliki telefon bimbit. Okey. Contoh tadi, Baik. cikgu akan gambarkan lagi menggunakan gambar rajah pokok. Baik. Jadi cikgu ambil balik X adalah bilangan murid Yap. murid memiliki telefon bimbit. Baik. Okey, diikuti cikgu guna simbol S mewakili kesudahan memiliki telefon bimbit. Baik. Lepas tu S prime. Okey. Cikgu baca dia S prime. Baik. Maksud dia kesudahan tidak memiliki telefon bimbit. Baik. Jadi kita gambarkan, okey, murid pertama ni, kalau kita ambil murid pertama tu kita tanya, awak memiliki telefon bimbit atau tidak? So jawapan dia Sama ada memiliki ataupun atau tidak, tidak memiliki. Okey, jadi kita letaklah kebarangkalian Sifar memiliki 0.8. memiliki telefon bimbit tu sifar 0.8. Baik. Dan sifar 0.2 bagi kebarangkalian tidak memiliki. telefon bimbit. Itu murid Baik. pertama. Jadi pada murid kedua pun masih lagi sama. Baik. Okey, kesudahan dia. Kalau murid pertama memiliki telefon bimbit, kemungkinan murid kedua memiliki atau tidak. Baik. Jika murid pertama tidak memiliki, begitulah juga kesudahan dia pada murid kedua. Baik. Okey, jadi di sini kita akan mengutip kesudahan bagi 2 murid ini. Baik. Okey, perhatikan. Okey. SS. Okey, SS. Baik. Jadi apa maksud dia? Okay, kita tengok dulu kesudahan kesemuanya. Okey, ini Okey. S prime. Baik. S prime diikuti dengan S. Baik. Okey, lepas tu S prime,
S prime. Okey, so kita tak menulis panjang-panjang lah. Kita hanya menggunakan simbol. Okey, dan apa maksud SS ini? Baik, cikgu. Okey. Maksud dia kedua-duanya memiliki telefon bimbit. Baik. Jadi takkanlah dalam peperiksaan kita nak menulis ayat yang panjang-panjang ini. Matematik tambahan, jalan kerjanya tak perlu menulis ayat. Dia hanya menggunakan simbol. Jadi kena fahamlah bilangan murid yang memiliki telefon bimbit ini, kita wakilkan dia dengan apa? Huruf apa tadi? Huruf X, cikgu. Ya, huruf X. So dia akan jadi X sama dengan 2. Okey, dan seterusnya lah. Kalau yang ini, seorang sahaja memiliki telefon bimbit. Jadi itu maksud dia. Jadi kita akan X sama dengan 1. X sama dengan 1. Baik, cikgu. Okey, so untuk kes yang ketiga ni, seorang murid sahaja sama juga X sama dengan 1. Jadi kalau yang ini, tiada seorang memiliki telefon bimbit. Baik. So perwakilan dia, siapa boleh? Okey. Saya try lah, cikgu. Tapi kalau salah, cikgu betulkan saya, cikgu. Ya. So saya rasa, cikgu, S prime 2. Okey, kita tak guna X prime 2 sebab kita akan guna X sama dengan sifar. Okey, sebab tu punya soalan tadi cari kebarangkalian yang memiliki. Yang memiliki. Jadi yang tak memiliki ni memang dia sifar lah, maknanya dia tak ada. Kedua-duanya tidak mempunyai. Jadi bilangan murid yang bilangan murid yang memiliki telefon bimbit ni, dia dua-dua ni tak ada. Jadi kita buat sifar. Oh, okey. Ashraf, silap Ashraf. Dia bagi tahu saya kata tadi S prime, cikgu, silap. Okey. Dan seterusnya yang cikgu nak tekankan di sini adalah yang dalam kotak biru ni je. X sama dengan 2 tu. Baik. Okey, daripada gambar rajah pokok tadi, macam mana kita nak mencari kebarangkalian? Okey, tadi kan soalan kita kehendak mencari tepat seorang. Betul. Okey, jadi kita sebenarnya ada 2 cara. Okey, ini cikgu letakkan pemboleh ubah rawak binomial sama dengan X secara umum. Baik. So kita akan tengok nanti macam mana kita mendapatkan nilai kebarangkalian daripada gambar rajah pokok dan juga rumus. Baik. Okey. So cikgu keluarkanlah rumus yang kita dah tengok tadi. Alright. So cikgu mulakan dengan X sama dengan 2. X sama dengan 2. Baik. Maksud dia di sini tadi apa? Dua-dua murid tadi memiliki telefon bimbit. Jadi kejayaan kita pun memiliki telefon bimbit, betul? Betul, cikgu. Okey. Jadi daripada gambar rajah pokok, macam mana kita nak ambil nilai kebarangkalian dia? Okey, contoh nampak tak dia bergerak? Baik. Sifar 0.8. Okey. Sebabnya S yang pertama. Dan kita akan tengok S yang kedua pula. Okey. Pendaraban berlaku di situ. Okay, dan dia berpusing-pusing di situ. Baik. Dan yang kedua itu akan bergerak. Baik. Okey, jadi kita buat pendaraban. Jawapan dia adalah sifar 0.64. Baik. So itu adalah daripada gambar rajah pokok. Baik. Bagaimana pula dengan penggunaan rumus? Okey. Jadi kita akan kenal pasti N dia. N dia sama dengan 2. Baik. Okey, 2 dah keluar. Lepas tu kita kenal juga R. R ni daripada mana? 2. Baik. Sebab apa? X sama dengan R, X sama dengan 2. Baik. Okey, jadi kita isi 2C2. Baik. Dan seterusnya PR. Nilai P kuasa R. P kuasa R. So P kita berapa? P kita tadi adalah sifar 0.8 berkuasa 2 lah. Kuasa 2. Baik. Sebab R kita sama dengan 2. Baik. Dan Q kuasa N tolak R. Q kita sifar, cikgu. Sifar 0.2 kuasa 2 tolak 2. Baik. Jadi kita selesaikan langkah kedua, yang ni kena kiralah 2C2 menggunakan kalkulator. Okey. Dan 2C2 nilai dia 1. Baik. Ini maksud dia ni, 2C2 maksud dia R dekat bawah yang 2 ni, kita memilih 2 kejayaan kita daripada 2 percubaan. Itu maksud dia. Okey. Faham? Jadi dia sama akan juga keluar sifar 0.64. Sifar 0.64. Kalau menggunakan daripada gambar rajah pokok dan juga rumus, kita akan dapat jawapan yang sama. Ya, nilai kebarangkalian yang sama bagi pemboleh ubah rawak binomial X sama dengan 2. Baik. Okey, seterusnya kita tengok X sama dengan 1. Baik. Okey, daripada gambar rajah pokok kita ada 2 kes tadi kan? Betul. Itu sebab kita letak 2 di depan. Ya. Jadi kita pun ambil sifar 0.8 darab dengan sifar 0.2. Sebab apa tahu? Sebab 1 memiliki, 1 tidak memiliki. Jadi jawapan dia adalah sifar 0.32. Dan dalam penggantian rumus pun kita ulang baliklah. N kita 2. Okey, CR kita adalah 1. Sebab ikut X tadi. Okey. Lepas tu
Nilai Q kebarangkalian P kita sifar 0.81 sebab R kita 1. Baik. Okey, diikuti dengan sifar 0.2 di sini. N tolak R 2 tolak 1 dan Baik. kita pun kira akan dapat sifar 0.32. Okey. Okey, dan kita Baik, cikgu. ulang balik. Okey, untuk pun boleh ubah X sama dengan sifar ni. Okey, kita akan ambil sebabnya S prime sama dengan S prime. darab dengan S prime. S prime juga. Baik, so jadi sifar Okey. 0.2 darab sifar 0.2 lah. Ya, kita dapat sifar 0.4. Itu daripada gambar raja pokok. Baik. Okey, bagaimana dengan penggantian formula? Sama sahaja, isi nilai N, isi nilai R. Baik. Dan kita akan dapat sifar 0.4. Sifar 4. Okey, Azhar. Ya. Jadi, pada jadual ini kita mendapat nilai pemboleh ubah, nilai kebarangkalian. Baik. Pemboleh ubah rawak binomial tu, iaitu sifar 0.64, sifar 0.32 dan sifar 0.4. Inilah yang dikatakan sebagai taburan binomial. Itu Okey, dia. Azhar. Ya, cikgu. Ada satu lagi. Oh, ada lagi, cikgu. Kita Okey. belum lagi menjawab soalan kita. Okey. Cari kebarangkalian bahawa tepat seorang murid daripada mereka memiliki telefon bimbit. Baik, cikgu. Okey, so keyword dia kat situ tepat seorang murid. Baik. Agak-agak Azhar, manakah jawapan kita? Okey, jawapan kita, cikgu, adalah X sama dengan 1, cikgu. X sama dengan 1. Apakah nilai kebarangkalian dia? Nilai kebarangkalian adalah sifar 0.32. Sifar 0.32. Betul, sama cikgu. ada daripada rumus ataupun daripada gambar raja pokok. Baik, so daripada situ kita menjawab persoalan yang diminta lah, cikgu. Ya. Yang mana dia kata Inilah jawapan kita. Baik, untuk tepat seorang murid daripada mereka memiliki telefon bimbit. Baik, saya nak tanya rakan-rakan saya di Google Meet. Semua masih okey lagi? Adakah ada persoalan yang mungkin bermain di fikiran? Cikgu, saya tak faham yang ni lah, cikgu. Semua masih. Baik, cikgu. So, dah sebabkan semua dah okey, kita nak berhenti rehat seketika, cikgu. Boleh, cikgu? Okey, boleh. Alright, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan kita bersama dengan cikgu kita, Cikgu Izzy, yang bersama kita untuk subjek matematik tambahan dan juga topik kita adalah taburan binomial. Saya nak tanya rakan-rakan saya di Google Meet sekali lagi. Semua okey tak? Faham tak? Ada soalan tak nak tanya kat cikgu? Semua masih okey. Arif macam tu kan. Belakang-belakang dia pokok bunga rose je. Berbunga-bunga dia. Bunga-bunga dia. Sebab Baik. belajar taburan binomial hari ini berbunga-bunga. Berbunga-bunga. Baik, cikgu, kita nak teruskan kelas kita pagi ni, cikgu. Silakan. Okey, cikgu ambil balik jadual ini. Okey, daripada setiap nilai kebarangkalian pemboleh ubah rawak ini, apabila kita buat penambahan, okey, nilai kebarangkalian pemboleh ubah rawak X sama dengan sifar ni. Baik. Dan kebarangkalian X sama dengan 1, kebarangkalian X sama dengan 2, jumlah dia akan menjadi 1. Okey. Jumlah dia akan menjadi 1. Baik. Okey. Dan seterusnya kita tengok contoh kedua. Okey, cuma contoh kedua masih lagi sama. Baik. Cuma cikgu buat penambahan sedikit. Masih lagi dalam satu kajian didapati 80% daripada murid tingkatan 5 di sebuah sekolah memiliki telefon bimbit. Baik. Okey, cikgu ubah sikit je. Jika sampel yang cikgu ambil ini terdiri daripada 10 orang murid dipilih. Okey, tentukan kebarangkalian 6 orang murid memiliki telefon bimbit. Okey, soalan ni cikgu nak tanya. Baik. Anak-anak murid cikgu, agak-agak kaedah mana yang lebih sesuai dan menjimatkan masa? Baik, siapa yang nak jawab? Saya nampak Nur Liana, cikgu. Bat, cikgu. Bat. Silakan, Bat. Sila, Bat. Boleh, cikgu. Tapi nanti dia akan ambil masa yang lama sebab kena buat sampai 10 orang. So better guna rumus.
Oh, better guna rumus ya, Pat? okey. Oh, tadi kamu cakap gambar rajah pokok bukan lama tak boleh, cikgu. tapi dia mengambil masa yang lama. Betul. Sebab bila 10 orang cikgu, dia murid akan ada 10 okey, 10 percubaan tu akan pecah lah. Betul. Okey, jadi kalau siapa yang nak cuba untuk mencari nilai kebarang kalian, Baik. 6 orang murid menggunakan gambar rajah pokok, cikgu alu-alukan. Boleh cuba di rumah. Okey, boleh cuba. Baik. Tapi untuk jimatkan masa ni, bila soalan macam ni, kita akan menggunakan rumus. Itu tujuan rumus taburan kebarang kalian diperkenalkan. Takut nanti kalau dalam peperiksaan cikgu tak cukup kertas cikgu. Tak cukup kertas. Kan nak buat okey. Lagi kertas. Okey. Nak buat 10 tu kan. Okey, itu betul Azhar. Ya. Okey, jadi bila menggunakan rumus, cikgu nak tanyalah. Baik. Okey, kejap. Okey, 10 orang murid ini, okey, siapa boleh bagi tahu dia mewakili apa? Siapa yang nak jawab? Adakah abang bunga-bunga kita yang nak jawab? Oh, okey. Haziq, silakan Haziq nak jawab, okey. 10 orang murid tu mewakili percubaan cikgu. Percubaan. Mewakili percubaan. Takkan kita tak ada percubaan, Haziq? Baik. Jadi kita Simbolnya. menggunakan simbol apa? Huruf kecil. Huruf kecil N. Tahniah betul, cikgu. Haziq. Huruf kecil N. Kita cek, betul tak? Ya, tepat sekali. Huruf Tahniah, kecil Haziq. N sama dengan 10. Baik. Okey. Dan berapakah bilangan kejayaan yang kita nak? 6 cikgu. 6 orang murid. Okey, dan seperti biasa, kita kena tentukan pemboleh ubah rawak binomial kita mewakili kejayaan apa. Baik. Kejap ya. Okey, jadi pemboleh ubah rawak binomial ini kita kena tulislah dalam bentuk bertaburan B binomial di mana nilai percubaan kita adalah 10 diikuti dengan kebarangkalian kejayaan kita tadi sifar 0.8. Okey, jadi kita keluarkan rumus kita. Baik. Jadi kita hanya ganti sajalah. Okey, masukkan X sama dengan R ini. Baik. Jadi R kita adalah 6. Okey, N kita 10, Baik. C6. Jadi di sini cikgu terangkan sekali lagi. Baik, cikgu. 10 C6 ni maksud dia kejayaan kita 6 daripada 10 percubaan. Okey, sifar 0.8 kuasa 6 dan sifar 0.2 kuasa 10 tolak 6. Jadi kita pun tekan kalkulator untuk mendapatkan jawapan kita. Kebarang kalian 6 orang murid memiliki telefon bimbit adalah sifar 881. Okey, jadi kesimpulannya untuk mencari kebarang kalian taburan binomial, kita boleh buat gambar rajah pokok ataupun menggunakan rumus Azhar. Baik. Okey. Jadi kena tengok juga berapakah bilangan percubaan. Baik. Kalau 2 atau 3 pelajar-pelajar bolehlah guna gambar rajah pokok. Baik. Tapi kalau banyak, okey, sampai 10, 50, kalau pelajar nak guna gambar rajah pokok dalam dewan peperiksaan, memang tak sempat selesai. 1 jam lebih tu cikgu hanya satu soalan saja. Hanya satu soalan. Itu kalau 1 jam lebih. Kalau 1 jam lebih. Okey. Baik, so kalau cikgu, kalau dalam saya nak tanya sikitlah. Kalau dalam peperiksaan, adakah para pelajar mesti mungkin ada soalan yang minta untuk gambar rajah ataupun dia hanya akan ada pilihan terpulang kepada pelajar? Okey, cantik soalan tu Azhar. Okey, dia bila taburan binomial ini dia akan uji percubaan yang banyak sikitlah. Sebab kita akan menggunakan rumus itu. Okey, dia nak tengok pemahaman pelajar untuk menggunakan rumus. Baik. Tapi kalau dia nak buat pembandingan adakah gambar rajah pokok dengan rumus mendapat jawapan yang sama, okey, boleh juga Azhar. Okey, baik, faham. Baik, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya kita dah sampai kepada rumusan. Okey, baik cikgu. So kita dah tahu dan kita dah faham berkenaan dengan dua benda tadi, gambar rajah, menggunakan gambar rajah. Mungkin salah satu benda dia akan jadi macam game cikgu. Bila pecah-pecah nampak seronok cikgu. Dalam masa yang sama ada juga jalan kira yang lebih mudah untuk kita gunakan adalah rumus tadilah. So kedua-duanya boleh kita guna, tapi macam cikgu sebut tadi disarankan kalau soalan tu yang minta banyak-banyak tu gunakan rumus. Baik cikgu. So sebagai rumusan lah cikgu untuk apa yang kita belajar hari ini cikgu. Okey, kita dah tengok apa itu percubaan Bernoulli. Jadi, rumusan ini cikgu nak tanyalah anak-anak murid cikgu. Baik cikgu. Okey, siapa yang boleh bagi tahu apakah pemahaman kamu mengenai percubaan Bernoulli yang kita dah belajar pada hari ini? Arif. Tanya Arif. Abang bunga-bunga cikgu. Okey. Dipersilakan Arif. Silakan Arif.
pemahaman saya dalam satu eksperimen hanya ada 2 kesudahan bagi setiap masa cikgu. Baik. So macam Arif lebih prefer untuk guna gambar raja ataupun rumus? Kalau ikutkan kata Kakak Bat ni, rumus lah kalau nak mudah. Oh, okey. Dia ikut kata Bat. Okey, so Bat awak memang sentiasa diikuti ke Bat? Tak ada. Okey, so cikgu. Okey, dan seterusnya kita pun dah tengok ciri-ciri eksperimen binomial. Baik. Okey, ada berapa ciri eksperimen binomial yang kita dah pelajari pada hari ini? Baik, siapa yang nak jawab? Danish, cikgu. Okey, Danish. Terima kasih, Danish. Teruskan, Danish. Ada berapa ciri? Dennis terkeluar, cikgu. Dennis terkeluar. Mungkin dia nak pergi refer balik nota tadi. Okey, dia masuk balik. Okey, baik. Ciri-ciri eksperimen binomial tadi, mungkin cikgu boleh recap tadi sikit, cikgu. Okey, so ciri-ciri eksperimen binomial tadi kita ada 4. Baik. Okey, yang pertama, kita ada percubaan bilangan percubaan yang tetap. Baik. Okey, dan yang kedua, kesudahan kita hanya ada 2. Baik. Sama ada kejayaan atau kegagalan. Okey, dan yang ketiga, setiap nilai kebarangkalian kejayaan itu adalah tetap bagi setiap percubaan. Baik. Dan yang keempat adalah kesudahan yang kita peroleh itu tidak bersandar dengan kesudahan yang kita dapat sebelumnya ataupun selepasnya. Baik, okey, so kita ada 4 ciri dan yang terakhir kita dah tengok bagaimana untuk menentukan kebarangkalian suatu peristiwa bagi taburan binomial. Itu dia. So kita rasa sangat seronok. Terima kasih banyak Cikgu Nur Farizian Muhammad Zain, guru kanan mata pelajaran teknik dan vokasional Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz Mawib, ataupun Cikgu Izzy kerana sudi bersama kita pada pagi ini dan ajar kita teknik yang sangat mudah. Saya kira percaya anda berada di rumah dah take note poin-poin penting dan nota-nota penting yang kita belajar dalam matematik tambahan dan topik kita adalah taburan binomial. Terima kasih banyak kepada rakan-rakan saya di Google Meet daripada Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz Mawib dan sampai berjumpa lagi di lain masa dan di lain ketika dalam Teras Didik TV KPM 8 hingga 10 pagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Cikgu harap dalam mempelajari tajuk taburan binomial ini, anda semua perlu memahami situasi yang diberikan. Dalam mencari kebarangkalian sesuatu peristiwa, anda boleh memilih kaedah penyelesaian yang mana lebih sesuai, sama ada gambar rajah pokok ataupun rumus. Semoga murid-murid semua akan dapat menjawab soalan taburan binomial ini dengan tepat. Kepada anak-anak permata Al-Quran Semisal Mawib dan murid-murid di luar sana, harapan cikgu agar anda teruskan ulang kaji pelajaran bagi menghadapi peperiksaan SPM nanti. InsyaAllah usaha yang berterusan akan membuahkan kejayaan. Bagi tajuk taburan binomial ni, murid kena faham yang eksperimen binomial adalah satu percubaan Bernoulli yang dilakukan secara berulang kali. Okey, percubaan Bernoulli ni dia ada 2 kesudahan sahaja, sama ada kejayaan ataupun kegagalan. Jadi terdapat 4 ciri-ciri eksperimen binomial yang murid kena faham dan murid kena tahu betul-betul. Oleh itu, cikgu harapkan murid-murid memperbanyakkan latihan bagi taburan binomial ni supaya kamu boleh menjawab dengan betul dalam peperiksaan nanti. Didik TV KPM